الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan mula membaca kitab Syarhul Waraqat fi Ilmi Usulil Fiqh. Kitab yang dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Ada biodatanya di dalam ni. Imamul Haramain, imam dua tanah haram, Haramain. Sekarang ni kalau kita pakai jubah kan, jubah Mekah tu jubah Haramain. Ada jubah Al-Asil. Haramain mana dua tanah haram. Itu nama dia. Boleh tengoklah di mukadimah ada biodata pengarang matan Al-Waraqat. Dan matan ni juga dibuat syair. Buat lagu syair. Kitab yang kita terjemah ni kitab asal yang berbentuk nasar, bukan berbentuk nazam syair. Sebelum tu, mari sama-sama kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada penulis kitab matan ni, Imamul Haramain, dan juga yang menghuraikan matan ini, syarih, yang buat syarah, iaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita bacakan surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahala bacaan kepada dua orang ulama ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita tengok dulu biodata pengarang matan Al-Waraqat. Tengok dulu. Mula-mula saya nak bagi tahu apa makna waraqat. Waraqat ini daripada waraqah. Melayu panggil warkah. Warkah. Maknanya apa kalau warkah? Arab waraqah. Warkah ni kertas. Lembaran kertas. Itu warkah. Sorat lah, sorat. Selai sekeping sorat ni dipanggil warkah. Ni sorat selai. Macam ni. Waraqatun, satu helai kertas. Safhah pun boleh juga. Satu muka surat, safhah. Waraqah, warkah. Dimelayukan jadi warkah.
Warkah cinta, sorak cinta. Macam itulah sorak layang. Sorak. Bila disebut waraqat, makna beberapa helaian kertas. Waraqat bermakna safahat. Berapa lai muka surat tak tebal lah. Kitab pun tak tebal, berapa lai je. Tu maksud dia. Walaupun tak tebal, tapi ilmunya Masya Allah. Kitab ini dibaca di seluruh dunia. Orang mengaji syariah, fakulti syariah, mengaji pondok ke, mengaji madrasah ke, mengaji universiti ke, mesti membaca kitab ni. Kalau tak baca habis pun, mereka bisa dengar lah. Imamul Haramain Juwaini. Waraqat mana beberapa helaian kertas. Beberapa warkah. Dia tak sampai kepada risalah. Dia tak sampai kepada sebuah kitab besar. Kitab tu tebal. Risalah tu nipis sikit. Waraqah ni safahat. Beberapa lat. Berapa page. Safahat, page. Ini tawaduk dia lah. Dia tak kata kitab ni. Dia tak sebut kitab. Dia sebut berapa helai lah. Beberapa helaian. Beberapa lembaran. Itu waraqah. Fi ilmi usulil fiqh. Pada menerangkan ilmu usul fiqh. Karangan Imam Al-Haramain. Dia ni. Bila sebut Al-Imam. Memang merujuk kepada dia lah. Dalam ilmu fiqh kita baca kitab Iqna' ke, baca kitab mana, qala al-imam, telah berkata seorang imam. Terus al-ma'na al-mutabadir, cepat-cepat kita faham makna imam tu Imamul Haramain. Dia jadi satu istilah bila kita jumpa dalam kitab-kitab, terutamanya kitab fiqh, telah memfatwakan oleh al-imam. Imam tu apa? Imamul Haramain. Imam banyak, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, tapi istilah imam itu kalau tak sebut nama imam mesti Haramain. Mesti dia ni Al-Juwaini. Betapa hebatnya tu imam kita ni. Imam banyak, Imam Syafi'i, Imam lain kena sebut nama. Imamul Haramain kalau sebut qala al-imam, telah berkata al-imam. Faham sendirilah imam mana? Imamul Haramain. Idza utliqa al-imam, bila disebut imam secara umum, tak sebut nama, orang akan faham imam itu Imamul Haramain. Dapat nak? Info. Begitu juga al-qadhi. Bila dalam kitab fiqh kata qala al-qadhi, telah berkata al-qadhi. Qadhi mana tu? Qadhi ramai dalam dunia ni. Yang tu Qadhi Husain namanya. Dia digelar al-qadhi. Idza utliqa al-qadhi, bila disebut qadhi, yang dimaksudkan ialah Qadhi Husain. Bila disebut imam, yang dimaksudkan Imamul Haramain. Hebat ni bani. Hebat. Ada seorang lagi bila sebut syekh, tak sebut syekh nama apa? Syekh apa? Itu nama dia Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi. Imam Shirazi pun panggil. Syekh Shirazi pun panggil. Syekh ni ramai. Bila sebut syekh je. Jumpa dalam kitab syekh. Syekh mana pula dah ni tak sebut nama. Itu Syekh Ash-Shirazi. Kalau sebut ustaz. Ada seorang lagi dia terkenal dengan panggilan ustaz. Ustaz ni terjemah sekarang profesor atau ustaz. Qala al-ustaz, telah berkata seorang ustaz. Ustaz mana tu? Al-Isfaraini nama dia. Kalau sebut nama, merujuk kepada nama masing-masing lah. Kalau tak sebut nama, ustaz itu Isfaraini. Syekh itu Syekh Ash-Shirazi. Imam itu Imamul Juwaini Al-Haramain. Begitu. Qadhi Husain. Pasal apa ni pendapat macam tu? Ketinggian ilmu mereka. Seolah-olah dalam banyak-banyak imam al-a'immah, imam al-a'immah ni, mereka Imamul A'immah. Imam kepada segala tu imam. Ketinggian li'ului sya'nihim wa ulumihim wa barakatihim, kerana ketinggian ilmu mereka, kesungguhan mereka, keberkatan karangan-karangan mereka. Kitab besar ni. Saya sebelum terjemah kitab ni, tuan-tuan, kitab ni memang nipis, tapi di sisi ulama dia kitab besar. Besar pada qimah, nilai. Nampak nipis, waraqat berapa lai je. Tapi nilainya sangat tinggi di sisi penilaian para ulama. Sebelum saya terjemah kitab ni, saya berhubung dengan beberapa kedai-kedai kitab lah. Taklah semua, yang mana saya tahu, saya tanya. Ada lagi terjemahan Al-Waraqat? Ni lepas raya, itulah raya Aidilfitri. Saya tanya ada lagi terjemahan. Kalau ada terjemahan, saya tak mau terjemah.
kita baca terjemahan yang mana dah ada. Banyak yang saya berhubung, pihak kedai kata belum ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Maka saya pun buatlah pelan-pelan. Lepas Raya Aidilfitri Raya pun tekan boleh pergi mana. Raya Puasa tak boleh pergi mana pun. Duduk rumah ya. Jadi saya pun terjemah pelan-pelan. Alhamdulillah. Terhasillah terjemahan begini yang sederhana ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ya sebagai salah satu daripada mizan hasanah penimbang pemberat timbangan di akhirat nanti insya-Allah. Ini Imamul Haramain. Yang buat syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan saya terjemah dan saya buat nota kaki komentar ta'liq. Saya buat ta'liq sikitlah, huraian serba sikit. Huraian tu pun bukan daripada saya membaca kitab guru saya Syekh Profesor Dr. Mustafa di Bulbul hafizahullah. Saya guna tulisannya, nota kaki, dan juga seorang ulama Melayu kita yang hebat. Ulama Melayu kita yang hebat, nama Syekh Ahmad Al-Khatib, orang Minangkabau, duduk Mekah lah. Dah meninggal dunia lama dah. Syekh Ahmad Khatib ni orang Minangkabau. Ada dalam mukadimah penterjemah tu saya sebut nama dia. Dia buat hasyiah matan Imamul Haramain, syarah Imam Al-Mahalli. Orang Melayu kita, orang Minangkabau, Padang, Indonesia, tapi banyak duduk di Mekah, bercakap Arab dan menulis kitab-kitab Arab. Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Jawi itu orang Melayu lah, orang Minangkabau. Macam orang Negeri Sembilan, orang Minangkabau kan. Dia duduk di Mekah. Dia buat hasyiah. Hasyiah ni nombor 3. Matan tu, intipati teks asal dipanggil matan. Huraian dipanggil syarah. Hurai lagi sekali dipanggil hasyiah. Hasyiah yang saya baca atas nasihat kawan-kawan, saya nak terjemah ni, saya minta nasihat kawan-kawan kata, kamu hantar baca hasyiah ni. Hasyiah An-Nafahat. Hasyiah An-Nafahat 'alal waraqat. Begitu nama dia. Hasyiah An-Nafahat. Nafahat ni nafahat. Nafahat ni benda apa? Siraman kerohanian, siraman cahaya dari Tuhan, keberkatan lah lebih kurang. Nafahat, fuyudat, barakat lebih kurang lah maknanya. Itu Hasyiah An-Nafahat karangan Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Jawi tu orang Melayu tu, bangga kita orang Melayu kita. Asy-Syafi'i rahimahullah. Ditulis dalam bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mencucuri rahmat kepada Syekh Ahmad Khatib sebagai pembuat hasyiah. Allah mencucuri rahmat kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang membuat syarah, dan kepada penulis asal iaitu Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahumullahu ta'ala. Kita tengok sikitlah biodata pengarang. Kita tengok sikit biodata pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tengoklah biodata pengarang. Imam Al-Haramain, Imam dua tanah haram Mekah Madinah. Haramain Asy-Syarifain. Pasal apa orang panggil dia Imamul Haramain? Kita berkenalan dengan dia dulu. Pasal apa? Ada ulama kata kerana fatwa zaman dia ada tu, orang lain tak boleh bagi fatwa. Linhisaril fatwa alaih fil Haramain Asy-Syarifain. Dia seorang saja yang boleh mengeluarkan fatwa di tanah haram atau di tanah haram Mekah atau haram Madinah. Boleh tak boleh? Pakar rojok. Kalau ada isu-isu apa bincang, dia yang boleh buat pula fatwa. Itu dia panggil Imamul Haramain. Dia bukan orang Arab, dia orang Iran, orang Ajam, orang bukan Arab, orang Iran, Parsi. Tapi dia menguasai bahasa Arab. Dia belajar sampai ke Mekah Madinah. Akhirnya dia dinobatkan sebagai Mufti Al-Hijaz, Mufti Al-Haramain. Dia seorang je boleh buat keluar fatwa. Orang lain jangan. Kalau ramai pakat dia keluar fatwa, saat ini bercelaru. Tunggu apa dia nak kata. Dia akan mesyuarat lah. Buat meeting, keluar fatwa. Linhisaril fatwa alaih fil Haramain Asy-Syarifain. Kerana dia seorang saja yang dibenarkan berfatwa. Zaman dia lah.
Zaman 400 Hijrah ke atas tu. Tengok kelahiran dia bila? 419 Hijrah. Wafat dia 478 Hijrah. Zaman tu. Nama penuh beliau, bagus ni kita sebut nama-nama orang baik ni, inda dzikri salihin, ketika menyebut riwayat hidup orang yang salih, tatanazzalur rahmat, Allah mencurah-curahkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi kita baca dululah biodata dia, turjumah dia. Nama beliau Abdul Malik, itu nama dia. Ayah dia nama apa? Ayah dia nama Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ni juga usuli, pakar usul fiqh. Ayah dia tu, dia pun pakar usul fiqh, ayah dia pun pakar usul fiqh. Tu dia. Tu orang kata apa? Kemana nak tumpah apa? Kuah kalau bukan ke nasi. Betul tak? Kalau hak pak jahat, anak jahat, orang kata apa? Bapak borek, anak rintik kan? Ni pak dia alim kabir. Dia pun anak berkat ayah. Fis sirri fil waladi sirrul walid. Orang Arab kata fil waladi, pada anak, sirrul walid, ada rahsia hebatnya bapa. Anak bapa. Gitu. Masya Allah. Semoga Allah memberkati anak-anak kita. Fil waladi sirrul walid. Pak dia, tuan-tuan garis tu, Abdullah bin Yusuf tu, usuli, seorang ulama usul fiqh yang hebat. Walid dia lah, dia nama Abdul Malik, ayah dia Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ini meninggal tahun 438. Ini saya carilah. 438 Hijrah pak dia meninggal. 438 Hijrah ayah dia meninggal. Dia meninggal 478. Gitu. Ayah dia ada satu kitab. Kitab apa? Kitab yang menghuraikan kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i manusia pertama yang menyusun usul fiqh secara buku ni, secara tadwin, menulis. Sebelum Imam Syafi'i pun orang reti usul fiqh, cuma duduk dalam kepala lah. Imam Syafi'i ni dialah manusia pertama yang menulis ilmu usul fiqh. Tulis kitab Ar-Risalah namanya. Kitab Ar-Risalah awwalu kitabin sunnifa fi ilmi usul fiqh ala al-itlaq. Kitab Ar-Risalah karangan susunan Imam Asy-Syafi'i, kitab pertama atas muka bumi ala wajhil ard, kitab pertama yang ditulis secara sistematik, tulis dengan tajuk ada al-am, al-khas, ada muqayyad, mutlaq, ada mubayyan, mujmal. Dia pecah-pecahkan nasikh, mansukh. Dia yang orang tahu, bukan tak tahu. Sebelum Imam Syafi'i bukan tahu, zaman Nabi pun sahabat-sahabat pun tahu benda-benda, tapi tak tertulis. Imam Syafi'i orang mula tulis. Dan ramai orang yang menghuraikan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu, antara yang menghuraikan kitab Risalah, yang buat syarah, Syarhur Risalah. Siapa buat Syarhur Risalah? Syarhur Risalah ni ramai. Antaranya walidu Imamil Haramain, bapa kepada Imam Haramain, bapa kepada sahibul Waraqat ni. Penulis Waraqat ni, pak dia dulu pernah buat huraian Ar-Risalah. Allah. Kadang orang kenal dia je, orang tak kenal pak dia. Kenal dia pun okey lah. Pada anak ada rahsia bapa kan. Dapat ayat tu. Fil waladi sirrul walid. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Ayah dia meninggal 438 Hijrah. Ada satu kitab ayah dia tulis. Ini disebut oleh Dr. Hasan Hito. Rektor Jamiah Imam Syafi'i di Cianjur, Bandung, Indonesia, ulama Syria. Dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Tashri' Al-Islami, Syekh Dr. Hasan Hito, salah seorang ulama Syria yang hebat ilmu usul fiqhnya, dia kata bapa kepada sahibul Waraqat ini, pak dia dulu pun tulis kitab usul juga. Pak dia nama Abdullah bin Yusuf. Nama penuh beliau. Bukti orang kata iman tak boleh diwarisi kan. Tu kadang-kadang boleh juga tu. Bukan, tengok macam Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad, ayah dia siapa? Bin Alawi, Said Alawi, ulama hebat. Ayah kepada Said Alawi itu pun hebat. Kata guru kami Syekh
Ahmad Fahmi Zamzam 7 keturunan semua tok guru. Subhanallah. Allahu akbar. Macam mana ni pendidik anak ni puan. Ayah tok guru, tok wan, tok guru, tok nek, tok moyang. Allahu akbar. Berkat. Jenis mengaji dengan ayah orang dulu-dulu. Kita anak kita hantar pergi sekolah lain. Setiap malam Isnin insya-Allah malam macam ni seminggu sekali lah. Tak boleh setiap malam. Waktu macam ni saya takut tak sesuai, takut saya mengantuk, tak pun tuan-tuan mengantuk. Macam tu. Baik, kita baca nama dia dulu, kita baca laju-laju lah. Tak lambat pula baca kitab. Nama penuh beliau Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf tu kena tanda ulama besar tu. Bin Muhammad Al-Juwaini. Dia punya kunyahnya Abul Ma'ali. Dia punya gelarannya selain daripada Imamul Haramain, dia dipanggil Ruknuddin. Tiang agama. Tiang agama. Rukun agama. Beliau digelar Imam dua tanah haram, Imamul Haramain. Saya hurai dah tadi, pasal apa? Pasal fatwa dia boleh mengeluarkan fatwa, orang lain tak boleh. Itu satu pendapat. Ada pendapat kedua kata dia wali. Wali Allah, kekasih Allah. Dia boleh zuhur jadi imam di Masjidil Haram Mekah, imam Mekah. Asak sekali dia pergi jadi imam Masjid Nabawi Madinah pula. Dia boleh jadi imam sana sini. Kalau dia main orang bagi dia jadi imam. Itu pun disebut jugalah tentang karamah dia lah. Kira zuhur tahun ni, asak tahun ni, dia pergi macam mana terbang raib gitu ya. Tapi pendapat tu kurang popular lah. Dikatakan saja. Yang penting fatwa tu. Dan merupakan di kalangan ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i. Penulis pertama usul fiqh ni siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. 204 Hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 419 Hijrah di kampung Juwain. Itu Al-Juwaini tu. Juwaini tu. Yang terletak di daerah Naisabur, Iran. Naisabur. Sekarang tak nama Naisabur dah. Sekarang nama Tehran kan. Nama-nama ni pun ubah nama. Imam Muslim orang Naisabur. Imam Hakim. Imam Baihaqi. Ni pun tu orang Iran tu. Baihaq. Ada satu kota nama Baihaq. Guru kita pergi ke Iran cari Baihaq pun tak ada dah. Nama ni pun ubah habis. Syiah lah kan. Okay, dia asal Iran, orang Persia. Kemudian beliau berhijrah ke Baghdad. Baghdad memang kota ilmu lah. Zaman Abbasiyah tu memang perpustakaan pertama di Baghdad, perpustakaan Baitul Hikmah. Nama perpustakaan tu Baitul Hikmah. Banyak kitab-kitab di Baghdad, Iraq lah. Dan lepas itu dia pergi ke Mekah dan tinggal di Mekah selama 4 tahun. Selepas itu beliau pergi ke Madinah dan mengajar serta diberi keizinan untuk mengeluarkan fatwa di sana. Kemudian hujung hayat dia balik ke Iran balik. Kemudian di akhir hayatnya beliau kembali ke Naisabur. Kerajaan ketika itu membina untuknya sebuah madrasah yang dikenali dengan nama Madrasah An-Nizamiyah. Katanya pemerintah di Naisabur itu nama dia Nizam. Sebab tu dia buat satu sekolah nama Sekolah Nizam. Madrasah Nizamiyah. Bagi dia mengajar. Siap semua persiapan, bangunan semua siap. Panggil dia balik. Orang panggil apa? Pulang apa? Sirih. Pulang apa? Apa panggil sirih pulang apa? Dia balik ke tempat asal dia lah, menabur jasa. Dan meminta beliau menyampaikan ilmu di situ. Kelas pengajiannya dihadiri oleh ramai ulama-ulama besar. Beliau mempunyai beberapa karangan, antaranya Ghiyathul Umam, kitab akidah, Al-Aqidah An-Nizamiyah fi Arkan Islamiyah, kitab akidah. Itu kalau kita mengaji kitab-kitab sifat 20 ni, kitab Tauhid, kita akan jumpa nama dia. Qala al-Imam, yakni Imamul Haram. Dia ada pandangan-pandangannya sebab dia juga selain daripada usuli ni orang yang mahir usul fiqh dipanggil usuli. Dia juga orang yang mahir akidah, mutakallim, ilmu kalam. Yang ketiga dia ada kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Kitab Burhan ni lebih tebal daripada kitab Warqat lah. Usul fiqh juga kitab Al-Burhan.
Kitab Nihayah Al-Matlaq fi Dirayah Al-Mazhab sebanyak 12 jilid. Fiqh mazhab Syafi'i. Mana dia faqih. Dia alim faqih. Oh, pulang ke Gagang. Balik ke Iran balik. Dia faqih, dia usuli, dia mutakallim. Minal mutakallimin. Belakalah mutafannin. Nama panggil. Mutafannin ni lahu funun. Ulum kathirah. Mutafannin. Multi ilmu ni bercabang-cabang, menguasai semua ilmu. Nahu sorah tu Saruk kata lah, tak Saruk habang lah. Nahu sorah tu mesti cekangnya usul fiqh, ilmu tauhid, ilmu fiqh, tulis sampai 12 jilid. Masya Allah, ni Imamul Haramain. Kita boleh pakai jubah Haramain lah, rasa kemahal. Jubah Haramain, bukan Imam Haramain. Asyamil wal irsyad fi usuliddin, kita tauhid. Al-Waraqat fi usul fiqh. Yang keenam ni hak kita nak mengaji ni lah. Al-Waraqat fi usul fiqh. Yang ketujuh, Mughith al-Khalq. Tu usul fiqh juga. Beliau kembali ke rahmatullah di Naisabur, Iran pada tahun 478 Hijrah. Semoga Allah sentiasa merahmatinya. Sebelum Waraqat ni, ada seorang ulama nama Asy-Syirazi, Abu Ishaq, atau lebih dikenali dengan Asy-Syekh. Bila sebut Asy-Syekh, tahu orang kalau tak tulis nama Syekh apa, Syekh tu Syekh Asy-Syirazi lah. Imamul Haramain, Qadhi Husain, saya sebut dah tadi. Tu sebelum dia meninggal. Imam Haramain ni meninggal 478 kan. 2 tahun sebelum dia meninggal, Imam Syirazi meninggal. Kalau kita ambil tarikh meninggal lah, Imam Syirazi meninggal 476 Hijrah meninggal. Dia 2 tahun lepas itu 478. Imam Syirazi pun banyak kitab usul fiqh. Antaranya kitab yang selalu orang mengaji ni, kitab Al-Luma'. Al-Luma', lam mim ain, Al-Luma'. Dan ramai lagi lah ulama-ulama lain yang menulis kitab usul fiqh. Kita mula dengan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i yang mula tulis Ar-Risalah. Dia menggabungkan antara dua aliran ilmu. Imam Syafi'i kan anak murid Imam Malik. Imam Malik ni dia punya ilmunya ilmu dalil, nas. Dalil apa? Baca Quran, hadis, riwayat hadis, keluar hukum. Hukum daripada dalil. Dalil keluar hukum. Dalil keluar hukum. Tu Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Cara Imam Malik ni ialah periwayatan. Riwayat. Dalil naqli orang panggil. Dalil apa? Naqli. Hujah-hujah akal ni kurang Imam Malik. Imam Malik ni dia tak berijtihad, dia tak, yalah, dalil tu sikit. Kalau dikembang-kembangkan lagi tu dia panggil ijtihad. Imam Malik dia meriwayatkan hadis. Gitu. Usul fiqh Imam Malik pun ada lah. Tapi bila Imam Syafi'i pergi ke Iraq, Imam Syafi'i dia pergi Iraq, lain pula suasana. Di Iraq ni, mereka lebih kepada kaedah, mereka lebih kepada ijtihad, fikir, banyak menggunakan dalil akli, akal, ijtihad. Banyak peroh akal di Iraq. Jadi Imam Syafi'i berubah daripada Madinah ke Iraq, nampak ketara, cara mengaji tak sama. Aliran tu berbeza. Imam Syafi'i dia pergi ke Iraq, dia nak mengaji dengan Imam Abu Hanifah tak boleh dah. Sebab tahun Imam Syafi'i lahir, tahun tu juga Imam Abu Hanifah meninggal. Imam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia kuat fiqhnya. Mazhab Syafi'i ni mazhab Maliki ni kuat hadis. Imam Malik pendekatannya mengajar hadis. Imam Abu Hanifah ni pula di Iraq ni kuat fiqh, kuat ijtihad, kuat berhujah. Imam Syafi'i pergi ke Iraq, Imam Abu Hanifah tak ada. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun kelahiran Imam Syafi'i. Ada orang kata hari Imam Syafi'i lahir itulah Imam Abu Hanifah meninggal. Ada orang kata lah, tak tahu betul tak betul. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah pun meninggal. Ada hak teruk lagi ni. Ni pun kata apa? Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah takut kat Imam Syafi'i, mati Imam Abu Hanifah. Hak tu jenis tu. Hak tu muta'assibin, orang ta'assub, fanatik mazhab Syafi'i.
Ada hapuk ni pula kata, tak, Imam Syafi'i yang takut. Imam Syafi'i bersembunyi dalam perut mak dia 4 tahun. Mak Imam Syafi'i mengandung Imam Syafi'i 4 tahun. Elok Imam Abu Hanifah mati, baru budak ni berani keluar. Pula dah. Ada macam-macam orang nak merapu gitu. Tak apalah, yang penting tahun Imam Syafi'i lahir, tahun tu mati Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Jadi Imam Syafi'i bila dia pergi ke Iraq, dia tak boleh mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dah meninggal lama dah. Tapi beruntunglah Allah Ta'ala takdirkan dia boleh mengaji dengan anak murid terdekat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Imam Muhammad. Tu anak murid kanan, anak murid kesayangan Imam Abu Hanifah tu. Imam Muhammad nama dia. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Iraq, di Baghdad. Maka dia dapat faham, oh ni pendekatan qiyas, ijtihad. Pendekatan ni pendekatan dalil-dalil. Sebab itulah Imam Syafi'i, Allah Ta'ala bagi idea, Allah bagi taufik dan hidayah kepadanya. Dia menggabungkan al-jam'u bainat tariqatain. Dia gabungkan dua-dua cara. Sebab waktu tu, hak fanatik ni, Iraq dengan Madinah ni macam duk bergaduh. Orang Iraq kata cara mengaji ni apa yang lebih tepat. Orang Madinah kata, tak, cara kami Quran hadis. Duk bergaduh pula. Maka Imam Syafi'i berdiri di tengah, dia buat kitab usul fiqh. Cerita dia panjang lah, saya nak bagi faham itulah. Maka Imam Syafi'i pun menggabungkan setiap fiqh mesti rujuk kepada usulnya. Di tengah-tengah tu ada dalil. Dalil, ada usul fiqhnya untuk menggabungkan antara dalil dengan hukum. Takkan boleh dapat hukum kalau tak ada dalil. Dan ada kaedah-kaedahnya yang dipanggil ilmu usul fiqh. Maka Imam Syafi'i pun menulis kitab Ar-Risalah. Dialah manusia pertama yang menulis. Bukan makna sebelum dia orang taktil usul fiqh, orang reti. Tapi dia mula susun tadwin, susun mengikut tajuk-tajuk yang memudahkan orang faham. Dan dia digelar, Imam Syafi'i ini digelar apa? Nasirul Hadis atau Nasirus Sunnah. Pendokong, penolong hadis, penolong sunnah Nabi. Nasir al-Hadis. Anak murid Imam Syafi'i nama Imam Ahmad bin Hanbal banyak memuji Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal kata, ma'alimtu ahadan, aku tak pernah tahu satu orang manusia a'zama minnatan 'ala al-Islam, yang sangat-sangat berjasa ke atas Islam, fi zaman Syafi'i, pada zaman Imam Syafi'i, min asy-Syafi'i, daripada Syafi'i. Mana tak ada orang yang sangat berjasa kepada agama Islam zaman tu melainkan Imam Syafi'i lah, manusia yang paling berjasa. Imam Ahmad bin Hanbal kata juga, laula Syafi'i, kalau bukan kerana Imam Syafi'i, ma'arafna fiqh al-hadis, kami tak akan tahu fiqh hadis. Kami tahu hadis je, fiqh hadis tak tahu. Imam Syafi'i yang begitu. Hadis ni dalil. Di sebalik dalil tu, contoh kita sebut hadis. Contoh Nabi kata al-ma'u tahurun. Terjemahan dia air suci. Itu dalil. Riwayat air suci. Riwayat hadis ni sahih, hadis ni dhaif, itu cara riwayat. Tapi usul fiqh dia bukan terjemah air suci. Dia tengok tentang al-ma. Al tu alif lam itu membawa makna umum. Al semua jenis air. Tahurun sifatnya suci lagi menyucikan. Semua tu mana? Hak turun daripada langit, hak terbit daripada bumi. Al-ma, tang al tu menjadi tumpuan usul fiqh. Semua jenis air suci. Al tu salah satu tanda umum, tajuk am. Al-ma'u tahurun, semua jenis air suci. Yang hak turun daripada langit ke, hak terbit daripada bumi ke, ala aslil khilqah, ikut kejadian asal dia. Masin ke, tawak ke, ada air laut, air sungai, air hujan. Tang'al tu, itu sufiqnya. Bukan sekadar riwayat saja. Kemudian Nabi kata, al-ma'u tahurun, la yunajjisuhu syai', tidak menajiskannya syai'un sesuatu. Usul fiqh dia bukan tengok saja, dia faham dalam lagi. Di sini ada la, tidak. Ada syai'un sesuatu. La. Lepas tu ada syai' nakirah fi siyaqin nafi. Perkataan syai' itu nakirah.
dalam ayat penafian la yunajisuhu syai' membawa makna nafyul umum, tak menajiskannya sesuatu. Ayat itu suci, takkan jadi najis sama sekali tak jadi najis. Beza kan riwayat hadis dengan tumpuan usul fiqh kepada perkataan-perkataan yang ada di dalil itu. Keluarlah la yunajisu syai' mana nafyul umum. Al-ma'u tahur, al tu am. Nanti kita belajar ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Kemudian setiap yang am itu boleh ditakhsiskan. Itu semua Imam Syafi'i lah. Kalau fiqh mendapat hukum dari dalil, itu fiqh. Mengambil hukum dari dalil, itu fiqh. Istimbatul ahkam minal adillah, mengambil hukum dari dalil, itu fiqh. Kalau usul fiqh bezanya, usul fiqh ni ialah dia istimbat hukum. Kalau fiqh ambil hukum dari dalil, usul fiqh ni istimbat daripada dalil. Lain pula tu. Dalil tu ada dia faham lagi. Dia ada benda yang dipaham lebih daripada sekadar dalil. Baik, itu kita cerita sejarah lah Imam Syafi'i. Kemudian ulama-ulama lain bertulis. Imam Ghazali tulis kitab usul fiqh. Imam Ghazali meninggal tahun 505. Kemudian ada Imam Amidi meninggal 631 Hijrah. Imam Baydawi, ramai ulama yang tulis. Imam Subki tulis Jam'ul Jawami'. Ni kitab yang terkenal popular. Jam'ul Jawami', Imam Subki meninggal 771 Hijrah dan disyarahkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli ni juga. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia menghuraikan waraqat, dia juga menghuraikan Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' ni kitab Imam Tajuddin As-Subki. Orang buat kitab dia hurai. Ini Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Dia syarah kepada waraqat dan dia juga syarah kepada Jam'ul Jawami'. Baik. Itu sekarang kita tengok pula tadi sejarah lah. Sejarah penulisan kitab usul fiqh. Biodata pengarang syarah waraqat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. 791 lahir, 864 Hijrah meninggal. Nama penuh beliau Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 791 Hijrah di Kahirah, Mesir. Ini orang Arab Mesir. Ada dua orang Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Mereka bergabung menulis kitab tafsir. Nama tafsir Jalalain. Jalalain, dua jalal. Orang mengaji pondok, mengaji sekolah agama bisa dengar kan? Tafsir Jalalain. Seorang Jalaluddin As-Suyuti, seorang lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mahalli syarah kepada waraqat, Al-Mahalli juga syarah kepada Jam'ul Jawami'. Kitab usul fiqh. Nanti kita akan jumpa dalam nama-nama kitab tu. Dia orang Mesir, Kahirah. Beliau terkenal sebagai seorang ulama hebat, terutamanya dalam bidang usul fiqh dan tafsir. Beliau mempunyai beberapa karangan, antaranya sebuah kitab tafsir yang kemudiannya disempurna. Dia tulis dulu, lepas tu disambung tulisan tu disempurnakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dua jalal tu, iaitu kitab yang dikenali dengan tafsir dua jalal, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ma'ruf. Dr. Mustafa Bura pun ada buat tahqiq. Ada kitab belakang saya ni, tahqiq Tafsir Jalalain di Syekhina Dr. Mustafa Dibul Bura, hafizahullah. Kemudian kitab fiqh Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajut Talibin, 2 jilid, fiqh mazhab Syafi'i. Dia syarah kepada matan Minhaj Imam An-Nawawi. Minhajut Talibin tu An-Nawawi punya. Kanzur Raghibin Al-Mahalli rahimahumullah. Yang ketiga, kitab usul fiqh Al-Badrut Tali' fi hilli Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' ni siapa tulis? Jam'ul Jawami' ni Imam Tajuddin As-Subki. Meninggal dunia Tajuddin As-Subki, Jam'ul Jawami' pada tahun 771 Hijrah. 771 Hijrah itu tarikh kematian
Imam Tajuddin As-Subki, sahibu Jam'il Jawami'. Dihurai, disyarah oleh Al-Mahalli. Nama kitab Al-Badrut Tali', menghuraikan Jam'ul Jawami', gitu. Kemudian Syarhul Waraqah pun dia buat, Al-Anwar Al-Mudiyah, huraian kitab Al-Burdah, Burdah puji Nabi itu, Burdah Imam Al-Busiri. At-Tibbun Nawawi ni kitab perubatan, cara Nabi. Ada juga. Beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 864 Hijrah dan dikebumikan di Kahirah, Mesir. Semoga Allah sentiasa merahmatinya. Kita baca sikit dalam kitab, baru nak mula ni. Tadi semua mukadimah ya. Ngaji kena slow-slow. Nak kenal dulu siapa penulis dia, siapa hurai. Kena tahu, saya sabar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Wabihi nasta'in, dan dengannya kami memohon pertolongan. Tang al ni pun maknanya semua, segala puji. Al-istighraqiyah. Usul fiqh ni dia ada kaitan juga dengan nahu. Tak boleh lari. Nahu, sarah, bahasa Arab mestinya nak faham. Dalalah tu petunjuk. Lafaz ni tunjuk apa? Alhamdu. Hamdu puji, al segala puji. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah. Ini kalau mengaji kitab tauhid akan dihurailah. Puji ada 4 semua tu kan. Segala puji 4 ni kembali kepada Allah. Puji Allah kepada Allah, dapat ke Allah. Allah puji makhluk, kembali kepada Allah juga. Kita puji sesama makhluk pun dapat ke Allah. Kita puji Allah pun dapat ke Allah. Puji ada 4. Kita puji sesama kita, hang cerdik, hang pandai, kembali kepada Allah. Kita puji Allah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, dapat dekat Allah. Allah puji Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji makhluknya Nabi Muhammad, dapat ke Allah juga. Allah puji Allah banyaklah. Allah puji dirinya sendiri dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam tu masih wallah, tu mana alam. Apa-apa selain Allah dipanggil alam, dipanggil makhluk, dipanggil kainat, dipanggil mumkinat, makhluqat, hawadith, macam-macam istilah. Tuhan sekalian alam. Alam tu lain pada Allah, alam lah. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, tiada permusuhan melainkan ke atas orang-orang yang zalim. Semoga Allah, ini ayat doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Orang panggil khabariyatul lafzi. Pada lafaz nampak macam ayat cerita. Wa dan salat telah berselawat. Allah telah selawat Allah ke atas Nabi Muhammad. Bukan macam tu. Khabariyatul lafzi. Lafaz macam cerita. Tapi insyaiyatul makna. Di sudut makna ia mengandungi makna doa. Sebab tu kita buat semoga Allah. Doa kita. Wa sallallahu tu makna Allahumma salli. Ya Allah, kau selawatkan. Semoga Allah mencucuri selawat. Selawat daripada Allah makna rahmat. Allah memberi rahmat, sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Allah curahkan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Itu selawat. Dan Nabi Muhammad dapat pula tu, dapat nikmat. Allah kalau bagi kat kita, dari Allah panggil rahmat, dari kita dapat panggil nikmat. Allah rahmati kita dengan sihat. Rahmati kita dengan sihat. Kesihatan yang kita dapat ni, nikmat. Sihat ni nikmat. Kalau nak dibilang nikmat Allah tak terbilang banyaknya. Nikmat dan rahmat ni lebih kurangnya dari pemberi dipanggil rahmat, dari penerima dipanggil nikmat. No? Macam tu. Jadi Allah selawat kat Nabi, mana Allah cucuri rahmat kat Nabi. Tiap-tiap hari dawam berterusan Allah memberi rahmat Allah, rahmat Allah bagi kat Nabi rahmat. Nabi pula dapat nikmat.
Nabi duduk dalam pusara Nabi tu, duduk terima nikmat-nikmat daripada Allah. Ni'am kathir. Dia beza lafaz je. Tuhan memberi rahmat kepada aku menerima nikmatnya. Tuhan bagi rahmat, kita dapat nikmat. Nikmat dan rahmat itulah juga rezeki. Rezeki sihat, rezeki ilmu. Allah bagi ilmu kat kita, kita terima ilmu, kita beramal, nikmat Allah. Alhamdulillah. Nikmat Allah yang patut kita syukuri. Selawat Allah kepada Nabi Muhammad tu maknanya rahmat dan salam ke atas Nabi Muhammad, penghulu sekalian Rasul. Juga ke atas keluarganya. Keluarganya kita pernah hurai dah. Keluarga Nabi Muhammad ni siapa? Kullu mu'minin taqiyyin. Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang beriman yang bertakwa, dia keluarga Nabi. Kita semua keluarga Nabi Muhammad. Keluarga fi maqamid du'a. Keluarga pada bab doa. Kalau keluarga fi maqamiz zakah, dalam bab zakat. Keluarga Nabi tak boleh makan zakat. Kalau orang cakap macam tu, hak tu Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi betul lah. Darah daging Nabi, nasab keturunan Nabi dalam bab zakat. Sekarang bukan bab zakat, sekarang bab kita doa rahmat nikmat Allah. Maka semua orang beriman yang bertakwa adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bukan keluarga Nabi sebab dia tak ada iman, tak ada takwa. Kullu mu'minin taqiyyin, keluarga Nabi. Dan semua sahabat Nabi, orang yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dunia dalam keadaan beriman. Itu makna sahabat. Man laqiyahu wa amana bihi wa mata 'alal iman. Siapa jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman, dia dipanggil sahabat Nabi. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah pilih mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi. Kita berhenti takat ni dululah. Malam ni pengenalan siapa tulis kitab, siapa hurai kitab, dan ada seorang lagi Hasyiah An-Nafahat, orang Melayu kita, Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi Al-Minangkabawi. Itu semua mereka ni berjasa. Saya ni terjemah dan rujuk tulisan-tulisan ulama. Tolong, asal kita ni tak ada baris, tolong buat baris. Tak ada baris bagus latihan untuk nahu. Tapi kita tolong untuk orang awam, untuk penuntut ilmu, sebaik-baiknya dia cari kita tak ada baris. Cari kita tak ada baris tu, dia boleh berlatih buat baris apa semua, barulah dia cakap nahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minggu depan kita akan hurai apa makna usul, apa makna fiqh, dan gabungan usul fiqh tu apa. Dan orang yang faham fiqh ni, dia ni ada beberapa istilah. Ada yang dipanggil faqih, faham biasa-biasa. Ada yang faham dalam sikit lagi, mutafaqih. Ada yang menguasai fiqh dan usul fiqh, dia kuasai. Maka orang ni baru layak dipanggil faqih. Ada beza faqih dengan mutafaqih, dengan faqih. Faqih maknanya fahim. Faqih maknanya fahim. Mutafaqih, orang yang sedang bertafakuh, sedang mendalami. Duk tengah tafaqquha ya tafaqquhu tafaqquhan fahuwa mutafaqih. Mutafaqih ni dia tak sampai ke faqih lagi. Dia tak jadi fuqaha lagi. Faqihun, faqihani, fuqaha. Yang ni orang yang memang dia lumat fiqh, usul fiqh, dia mengaji sungguh-sungguh, dia faham sungguh-sungguh. Kalau orang buat main masalah fiqh, dia boleh kembalikan kepada usul fiqh. Kalau orang bagi tahu kaedah usul fiqh, dia boleh keluar main contoh-contoh fiqh. Yang ni baru dipanggil faqih. Setiap faqih itu tentulah dia usuli. Usuli ni apa? Orang yang pakar usul fiqh dipanggil usuli. Pakar tauhid pun dipanggil usuli juga. Usuluddin yang tu, ini usuli fiqh. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kitab ini, pengajian kita bermanfaat. Kita jumpa minggu depan pula, insya-Allah panjang umur, untuk kita sambung bacaan kitab. Dia akan bagi tahu apa takrif fiqh, apa takrif usul, apa takrif usul fiqh, apa beza ilmu fiqh dengan ilmu usul fiqh. Gitulah. Dia akan bagi tahulah.
maklumat-maklumat berkaitan tersebut. Terima kasih semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.